الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada malam ini. Insya-Allah kita sama-sama sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Sirah. Masih lagi dalam perbincangan tentang ataupun fasal, iaitu fasal pemulauan ekonomi. Ini di hujung pemulauan ekonomi, bila mana disebut apakah yang menyebabkan, apakah sebab yang membawa mereka disanggup berhadapan dengan tekanan, dan apakah matlamat yang mereka harapkan di sebalik kecekalan hati berhadapan dengan kepahitan ini. Ini persoalan-persoalan yang kita lontarkan kepada para sahabat yang telah dipulau oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Apakah mereka disanggup dengan melakukan menerima penghinaan ataupun suatu tekanan dalaman kepada masyarakat Islam ketika itu. Jadi musannif kata apa? Cuba kita fikirkan, gambarkan rangkaian peristiwa yang telah kita bincangkan, tekanan dan penyiksaan terhadap pribadi Nabi dan juga kaum muslimin yang duduk di Mekah. Cuba kita lihat apakah benar dakwah Islam itu satu bentuk pemberontakan ekonomi yang disebabkan oleh kebuluran dan didorong oleh hasad dengki. Ini persoalan yang bermain di kalangan kita bila mana disebut tentang pemulauan ekonomi. Apa sebabnya para sahabat istiqamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dengan Islam. Jadi jawapan kepada persoalan tersebut ialah kerana mereka ini sudah memburu keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asasnya ialah iman yang manis, kemanisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diganti dengan sesuatu yang lain, tanpa menilai suatu pun terhadap dunia ini. Tidak ternilai dia punya kemanisannya berbanding dengan pemulauan ekonomi yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Baik. Jadi boleh jadi juga alasan mereka, kita lihat surat 152, pada sudut pandangan yang membuat mereka ini perkara tersebut kerana dua perkara. Yang pertamanya, golongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah terdiri daripada kalangan masyarakat golongan yang miskin, hamba abdi, dan golongan yang tertindas. Maknanya bila mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku penindasan ke atas mereka dengan harapan mereka ini akan dapat suatu taraf ekonomi yang lebih baik di bawah agama yang baru ini. Untuk mereka bermati-matian untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lama tak boleh diharapkan. Yang lama tak boleh diharapkan lagi dah. Hampir 60 tahun tak boleh harapkan. Kita kena cari yang baru. Mungkin membawa sinar yang baru. Yang keduanya,
Golongan para sahabat ini tidak lama kemudian menikmati pintu kekayaan dunia. Kerana keyakinan mereka kepada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dibuktikan dengan perencanaan ataupun strategi yang Nabi bawa. Mereka yakin dengan kepimpinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin. Ya. Ini faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini berjuang mati-matian walaupun dipulau oleh kaum kerabat mereka sendiri. Ya, itu 3 faktor. Ya, baik. Daripada penglawan tersebut, maka timbullah kepada satu persoalan yang lain atau satu marhalah yang baru, ialah hijratul Rasul. Ya, hijratul Rasul. Mana hijrah pertama dalam Islam. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang hijrah ni, semua orang tahu dah. Ya, tentang cerita hijrah Nabi, ya, dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kita pun sambut setiap tahun hijrah, makna hijrah. Ya. Yang persoalan yang paling pentingnya dan menjadi perkara yang sangat-sangat malang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, mengatakan bahawa umat Islam hari ini menghidupkan Islam pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, kita sambut makna hijrah, pada waktu itulah nampaknya syiar Islam. Ya. Hanya ketika itulah Islam nampak akan kemeriahan bagi mereka. Ya. Selepas itu Islam seolah-olah tidak punya tempat di hati mereka. Ya. Ruyuk, habis. Ya. Sekadar malih, ya. Ya. Ceramah sebagainya, ubah apa, lepas itu habis, dapat bulu kuning. Ya. Dengan rendang. Seolah-olah Islamlah yang memerlukan kepada mereka, Islam tak kepada mereka. Ya. Bukan mereka yang memerlukan kepada Islam. Ini golongan ini yang sambut ikut musim. Ya. Seolah-olah jika tidak mereka memeriahkan pada waktu-waktu tertentu, maka Islam akan redup dan hilang. Betul tak? Ya. Kita pula yang menghidupkan Islam. Ya. Sungguh tidak demikian hakikat dari agama Islam itu. Islam tidak begitu. Islam tidak memiliki sifat kebergantungan kepada manusia. Ya. Allahus Samad. Ya. Allah tempat kita bergantung. Tetapi yang mereka lah yang memiliki kebergantungan kepada Islam. Mana kita sambut main hijrah ke awal Muharram ke apa saja pun, ya, dia mesti hidup sentiasa dalam diri kita, bukan sekadar perayaan semata-mata. Ya. Baik, di sini saya nak petik 9 perkara daripada peristiwa hijrah. Kita ambil pengajaran terus. Ya. Bila mana kejadian hijrah ni satu peristiwa besar dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam Islam. Hijrah Nabi merupakan perkara yang telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ya. Di permulaan kenabian Nabi. Alasannya bahawa ketika Nabi dibawa oleh Khadijah, isteri dia, bertemu dengan seorang alim ulama, iaitu Waraqah bin Nawfal. Ya. Lalu Nabi menceritakan padanya tentang waktu yang diterimanya. Maka Waraqah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah, engkau pasti akan menghadapi cabaran besar dan engkau akan pasti keluar daripada negeri ini. Maknanya Waraqah bin Nawfal, kita tahu dia khatam. Dia hafal kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya, dia dah tahu dah. Jika engkau Muhammad pasti akan menghadapi cabaran. Fasda' bima tu'mar. Ya, pasti akan menghadapi. Bawa Islam pasti akan dihina. Ya. Dan pasti akan dihalau daripada negeri ini. Ini kalimah. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah mereka akan mengusir aku, kata Nabi? Adakah mereka menghalau aku? Jawab Waraqah, tidak seorang pun yang menerima seperti apa yang engkau terima, kecuali ia mendapat perlawanan dan permusuhan. Tidak ada perdamaian, melainkan permusuhan di tempat kamu ni, tempat lain.
jika kelak aku masih hidup, kata Waraqah bin Nawfal, kata kalau aku hidup aku akan pasti membantumu. Ini dalil kepada Waraqah bin Nawfal ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kalau aku hidup masa itu, masa kamu diusir, aku akan pasti membantumu. Ini dalil menunjukkan Waraqah bin Nawfal ni Islam, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ternyata hijrah ni ataupun diperkiraan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di awal wahyu. Ya. Ini persoalan dia, iaitu proses hijrah ni sudah ada tanda-tanda ketika kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah telah Allah berikan gambaran dalam mimpi. Ya, dalam mimpi bahawa Nabi akan berhijrah ke satu tempat yang penuh dengan pohon tamar, pohon kurma. Yang mana bukannya lauk masak kurma tak? Kita mimpi bang kurma. Ya. Bila akikah je kompon pergi. Ya, kena kahwin tak pergi, akikah pergi nak cari kambing. Yang keduanya, bila mana tentang tarikh Hijratul Rasul ini diambil daripada peristiwa hijrah Nabi. Hijrah ni berlaku di akhir bulan Safar dan di awal Rabiul Awal. Tak ada kena-mengena dengan Muharram, tak ada kena. Ini berdasarkan kepada ijtihad Sayyidina Umar, tak salah saya, Sayyidina Umar. Maka ilmu falak yang terkenal dalam Islam mengatakan dalam Quran merupakan penetapan satu waktu berdasarkan kepada hilal, berdasarkan kepada bulan. Bulan ni sentiasa duduk di hati. Nak raya tengok bulan, nak puasa tengok bulan, semua tengok bulan, tak ada tengok benda lain. Tapi heran nak pakai benda lain juga. Yang ketiganya, peristiwa hijrah ini kalau kita lihat dalam segi bahasa Arab, hajar ni menunjukkan kepada penentangan kepada kedua-dua belah pihak, iaitu pihak Nabi dan juga pihak daripada orang kafir Quraisy. Hajarah ni penentangan yang berlaku kepada kedua-dua belah pihak. Mana kedua-dua belah pihak ni main peranan penting. Dipanggil hajarah, dengan 4 huruf. Baik. Yang ketiganya ialah bila sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam satu syair bahawa syair Mutanabbi, beliau mengatakan jika suatu kaum memaksamu pergi, engkau sanggup menghadapi mereka, maka sebaiknya mereka lah yang pergi. Ini syair menceritakan tentang penglawan Nabi berhijrah. Maka difahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berpindah daripada Mekah, nak duduk di kampung halamannya, tak mau tinggal, tak meninggalkan Mekah. Sebab Mekah ini adalah tempat kampung yang sangat-sangat dicintainya. Nabi sangat rindu. Bila berlaku peristiwa kiblatan, dua kiblat selepas waktu asar terlampau rindu sangat dengan kampung halaman. Akan tetapi kerana suatu hal yang membuatnya dan sahabatnya tidak sanggup untuk bertahan di sana, di Mekah, maka mereka akhirnya terpaksa berhijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah telah mengeluarkan aku dari negeri yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku di negeri yang paling Engkau cintai. Maknanya Nabi terpaksa akur dengan kehendak Allah. Cinta sayang kepada tanah air, siapa tak sayang? Belajar-belajar jauh pun teringin nak balik, makan lemang raya kalau negara pun ada lemang dah. Buluh boleh sampai sana, buluh boleh sampai, macam mana dia awet di buluh betul. Maka tempatlah aku ke negeri yang paling Engkau cintai,
mana Allah redha, iaitu Madinah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ini, ya, merupakan suatu perkara yang, ya, tanda Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan tempat yang Allah suka, bukan Nabi suka. Ya. Mana lihatlah perbezaan antara cinta Allah dengan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana perkara yang dibawa oleh Nabi itu suatu perkara yang sangat asing bagi masyarakat. Benda pelik, benda yang ratus tahun tak terima. Solat cara sekarang kita ni. Satu yang mengambil kebebasan gerak mereka. Kebebasan mereka dalam 500 tahun lebih itu tiba-tiba nak diubah oleh Nabi. Maka dihalau dan dihina mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ini mestilah orang yang pertama mengimani kerasulan diri dia. Nabi ni, ya, Rasulullah kena beriman pada dirinya bahawa dia ni seorang rasul. Dia kena patuh perintah Allah. Ya, sami'na wa ata'na. Sebab ia sebagai bersyahadah. Ya, syahadah Nabi, orang kata macam mana Nabi bersyahadah? Sama macam kita syahadah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Muhammad. Apa ramai orang nama Muhammad? Ya, kita bila tasyahud tu kita bersyahadah, ya, kita kena tasydikkan dalam hati bahawa Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan Muhammad duduk kat Uganda, Muhammad duduk sini. Muhammad Rasulullah. Ya. Maka sebenarnya, ya, Allah boleh sahaja menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan tak perlu berhijrah ke Madinah. Akan tapi Allah ingin memperlihatkan kepada sekalian manusia bahawa jika mereka benar-benar bersabar dengan segala macam bantuan dan rintangan, hambatan dan rintangan, maka pasti akan meninggikan Islam itu sendiri. Maknanya kalau kita istiqamah, ya, sabar dan takwa, ini dua perkara yang perlu kita tanam, sabar dengan takwa. Ya, kalau kita baca dalam Tilul Maut, generasi yang dijanjikan kemenangan, salah satu syarat kepada kemenangan yang Allah janjikan, salah satunya sabar dan takwa. Ya, sabar tapi tidak bertakwa tak jadi. Ya, dia berserta dengan sabar dan takwa, baru datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Seterusnya yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada bangsa Arab dan juga bangsa yang berbentuk ataupun yang ummi. Kenapa Nabi dilantik, ya, dimunculkan daripada bangsa yang ummi, yang tidak tahu membaca, yang tak tahu menulis. Ya. Kata beliau, sebab ia tidak ingin agama Islam itu muncul. Maksudnya Allah tidak ingin Islam itu muncul dari bangsa yang tidak memiliki kebudayaan dan peradaban. Zero. Tak ada tamadun. Ya, lahir tiba-tiba tamadun yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Kenapa Nabi tidak lahir di kalangan bangsa Rom, bangsa Parsi yang sudah ada tamadun, ya, ada dapat adaban, ya. Maka persoalan itu menyebabkan fitnah kepada Nabi, ya, yang menyebabkan kepada Islam ini dibina di atas tamadun manusia, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kelimanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah berada dalam pengawasan dan perlindungan bapa saudaranya Abu Talib. Ini salah satu daripada
sebelum rentetan berlakunya hijrah, kekuatan luaran kepada Rasulullah, iaitu bapa saudaranya, sehingga orang kafir tidak berani melakukan apa-apa tindakan kepada Muhammad, kerana rasa respeknya mereka kepada bapa saudara Nabi Abu Talib. Ya. Kalaulah berlaku Abu Talib itu Islam, ya, sudah pasti Abu Talib itu akan diseksa, ya, dihina, diikat, mungkin dibunuh, ya. Tapi Allah tidak mengizinkan, ya, tidak berimannya Abu Talib, ya, kerana untuk menghindarkan perlakuan orang Quraisy yang berlebihan kepada Muhammad. Ya. Kalau dia beriman, ya, susah kepada Nabi untuk sampaikan Islam. Ya. Adalah benteng kekuatan yang nampak di mata. Ya. Maknanya orang kafir menghargai Abu Talib kerana masih lagi seagama dengan mereka. Rasa hormat. Ya. Ia tidak akan dihargai lagi, bahkan mungkin akan berlaku penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi pun sama. Seperti Abu Talib pun kena macam sahabat-sahabat. Ya. Maka di sinilah ada hikmahnya. Allah telah menolong iman hamba-Nya dengan kekufuran orang lain. Kekafiran orang lain itu boleh membantu kepada perkembangan Islam. Ya, bantuan daripada orang bukan Islam. Ya. Keimanan Muhammad tertolong dengan kekufuran bapa saudaranya. Tadilah menyebabkan, ya, Nabi Muhammad selamat. Ya. Dan Abu Talib ini sebagai asbab bila mana Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad ini, ya, keseorangan, perlu kepada perlindungan luaran. Dan juga Allah sebagai perlindungan dalaman. Bukan Nabi tak yakin, tapi Nabi nak lihat, ya, pertolongan yang ada depan Nabi. Ya, macam permulaan dakwah Nabi. Maka Nabi perlu kepada penjagaan ataupun pertolongan daripada luaran, bukan dalaman. Dalaman itu sudah pasti. Ya. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apa? Ketujuh, yang kelima. Ya. Yang kelima, kenapakah hijratul Rasul ini tidak, ataupun hijrah Nabi ini tidak ke arah negara Parsi ataupun Rom? Tadi kenabian Nabi tidak lahir ke dua negara ni. Yang ni Nabi tidak berhijrah ke arah dua negara timur dan barat, Parsi dan Rom. Kerana Rom ini adalah bangsa yang tunduk ataupun yang taat kepada ahli kitab. Dia beriman dengan kitab-kitab terdahulu. Tetapi bangsa ini bangsa yang berbentuk sekular. Dia beriman kepada kitab-kitab. Yang macam kita hari ini beriman kepada Quran, tapi berbentuk sekular. Ya. Dan tidak memandang kepada tunduk kepada Alkitab, sedangkan kepimpinan itu sudah bersifat sekular. Nabi tidak berhijrah ke arah negara Rom. Ya. Dan kenapa tidak berhijrah ke Parsi? Parsi ini sudah pasti dia bukan ahli kitab. Ya. Dia sudah seleweng daripada agama yang sebenar, iaitu menyembah berhala. Sudah pasti tidak. Ya. Ini, ya, tentang 5 perkara. Ya. Dan Nabi mengarahkan kepada para sahabat untuk pergi ke Ethiopia. Di mana sekarang ni? Di Yaman. Di Yaman. Sebab di Yaman itu, di Habsyah, ya, Habsyah dulu Habsyah lah, sekarang Habsyah lah. Sebab di sana ada seorang raja yang tidak menzalimi siapa saja, rakyat dia sama. Maknanya beriman kepada ahli
ahli kitab yang tidak menindas rakyatnya. Tidak ke arah Rom. Rom ahli kitab, tapi dia sekular. Ya. Baik. Yang keenamnya, hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habsyah sebagai satu hijrah ke negeri yang aman. Ya, maknanya hijrah ke Habsyah itu negara yang aman ataupun negeri yang aman. Ketika itu sahabat dihina ataupun diseksa. Nabi perintahkan ya para sahabat untuk hijrah ke Habsyah sebagai hijrah ya, ke negeri yang aman. Ya. Dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah pula dinamakan sebagai hijrah ke negeri iman. Hijrah ke arah Madinah itu ialah hijrah ke arah negeri iman, pembentukan iman. Ya. Maka perbezaan dua hijrah tersebut adalah bahawa hijrah yang pertama mencari keamanan, mencari pertolongan, bantuan, keselamatan. Kita boleh duduk di negara orang bukan Islam, ya, duduk di sana mendapat keamanan di sana. Boleh dalam Islam. Ya, seperti yang Nabi lakukan pada para sahabat. Ya. Yang ketujuhnya, peristiwa hijrah ini merupakan atau tipu daya ataupun perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah. Perancangan Allah. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan menuju ke Madinah yang menggunakan petunjuk jalan kepada seorang yang kafir. Kita tahu seorang kafir, iaitu Uraqid. Uraqid yang membawa Nabi ikut perjalanan hijrah melalui pesisiran pantai. Kenapa Nabi pilih dia? Manalah kita tahu dia ni kafir. Dia bawa Nabi ni perjalanan yang Nabi tak pernah lalui. Dia bawa jalan bertemu dengan orang kafir Quraisy balik padang pasir. Kalau highway kita tahulah ini nak ke utara ni. Ini padang pasir, pasir berdengung. Tak ada apa. Jadi hikmah di sini bagaimana Nabi yakin kepada orang kafir ni, Uraqid ini adalah kerana Nabi ini mendapat berkat ataupun mengetahui tentang cahaya kenabian yang boleh membaca pancaran muka seseorang. Nabi tahu dia ikhlas. Walaupun dia kafir. Dia boleh dia harapkan. Dia bersifat amanah. Kadang-kadang orang kafir lebih amanah daripada kita. Orang Islam banyak masuk mahkamah orang Islam je. Ini pecah amanah lah, tak kira lah. Daripada kecil sampai ke besar. Habis besar selamat sikit lah. Selamat sikit. Lagi ada jawatan lah. Selamat sikit. Seterusnya yang ke-8, bahawa ketika kita ketahui bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada rumah untuk memulakan perjalanan hijrah ke Madinah secara rahsia. Nabi keluar hijrah secara senyap-senyap. Sayyidina Umar hijrah secara terang-terangan. Jadi kita nak ikut lagu mana? Nak ikut cara Nabi ke nak ikut cara Sayyidina Umar? Ikut masing-masing. Kalau tuan-tuan takut hijrah dengan cara rahsia. Isi borang sesenyap. Ada yang berani masuk TV isi borang. Jawatan pengarah. Dia ini berani Sayyidina Umar. Ikut masing-masing. Ini nak keluar pula istihar. Isi senyap-senyap keluar istihar. Pelik kan? Pelik tak benar. Tapi maknanya kedua-dua perkara itu boleh dijadikan amalan. Boleh mana-mana. Ikut kesesuaian diri kita. Maknanya bukannya Nabi ini pengecut daripada Sayyidina Umar. Tak. Ataupun Sayyidina Umar lebih berani daripada Nabi. Tidak. Itu bukan dalil kepada peristiwa itu. Seterusnya yang ke-8,
Yang ke-8 ke-9. Abu Bakar. Ya, bila berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di padang pasir, sentiasa duduk di depan, di belakang, kanan, kiri. Sentiasa memantau, bukan tidur. Sina Abu Bakar bukan tidur, sentiasa alert, sentiasa berhati-hati di padang pasir, tuan-tuan. Bukan tahu, nampak. Kalau dulu kita duduk di luar negara, ya, highway, nampak dah 2-3 km, nampak roadblock lah. Ya, polis baru berkata di pinggang. Ya, polis nak jawab silakan padang pasir. Ya, ni Arab pasal apa nama polis padang pasir lah. Ya, nampak lah. Kita tak boleh dah. Selekor-selekor tengok roadblock. Kena sama. Ya, bagus juga. Saya hari tu saya langgar terfilat lampu merah. Mujur lah, selamat. Apa ustaz? Katanya. Langgar lampu merah. Iya ke? Iya ke? Iyalah ustaz langgar lampu merah. Saya tengok hijau. Tak apa ustaz, jalan. Bagus juga jadi ustaz ni. Selamat. Selamat RM300. Guna ke Islam untuk kepentingan diri. Tidak. Dia panggil lepas. Sama-sama ni kan. Dia kata lepas. Bukan nak suruh sama ni saya. Sama ni saya. Tengin ni kan. Ya. Maknanya Abu Bakar ni yang sentiasa alert dengan Nabi, menunjukkan besarnya pengorbanan yang ada pada Abu Bakar. Sentiasa. Ya. Kalau pada pasir musuh datang tahu dah. Ini tandanya penghormatan atau pengorbanan Abu Bakar. Mana kita tahu datang anak-anak ke apa dan sebagainya. Selamat dan sebagainya. Baik. Yang ke-9-nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar juga ketika di Gua Thur, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ini biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah. Ya. Kan ketika Nabi duduk di Gua Thur, ya, Gua Thur kata tuan tengok situ Allah Akbar, Cik Molek ngam-ngam tu dua orang. Ya, memang betul. Kalau Abu Bakar kata kalau mereka jenguk ke bawah nampak kaki mereka. Ya, ini pertolongan Allah dan keyakinan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang yang ketiga tentulah Allah. Yakinnya. Ya. Lihatlah keyakinan tentang kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu kalau kita lihat bagaimana perjuangan Islam, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, datang pertolongan Allah kerana apa? Kerana keyakinan kepada Islam. Ya. Syarat utama Allah bantu ialah kita yakin dengan Islam. Ya, ini syarat fardiyah yang duduk dalam diri kita. Kalau kita rasa wah jangan duduk dalam jemaah Islam, keluarlah. Ya. Apa niat kita? Tahun 1998, apa niat kita isi borang? Saya tanya tuan-tuan. 1998 isi borang apa niat? Kerana kawan, kerana calon tu adik-beradik kita isi borang. Jadi Allah tapik tahun 2006 dah habis. Apa tahu? Tak apa 20 tahun. Habis. Kerana nawaitu samaradin dia tak tik. Dia tak yakin dengan Islam. Dia Abu Bakar ni yakin dengan bantuan Allah. Ya. Yang ke-9-nya, mari kita perhatikan pula kisah Ummu Ma'bad dalam peristiwa hijrah ketika ia menyambut rombongan Muhajirin. Sedang di rumahnya tidak ada satu benda pun untuk diberi makan. Ya. Lalu Nabi ini, ya, pergi jumpa dengan Ummu Ma'bad. Ya. Saya tak ada benda nak hidang untuk golongan Muhajirin yang hadir. Yang ada pun seekor kambing, ya, betina yang kurus kering. Kurus kering. Tak ada boleh mengeluarkan susu yang banyak. Ya. Jadi Nabi SAW pegang uncang susu. Ada baca ni mukjizat Nabi lah. Kata tuan buat, ya, tak jadi. Ini mukjizat. Seekor kambing boleh bagi, ya, berapa ratus orang Muhajirin.
Kenyang tu. Bukan rasa lat-lat gitu je. Satu cawan tu kursi 10 orang tak. Kenyang tak habis. Kita jangan pula ada punya kami pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah banyak pula susu. Tak mahu jadi. Dia mukjizat. Bukan syifa. Tak mahu dia syifa. Kalau tersumbat mungkin boleh syifa. Susunya tersumbat. Itu boleh. Kita sengih dia macam ni apa ni? Susu kambing. Bayar susu lain. Susu lembu pun boleh. Maknanya keyakinan kepada kebantuan Allah Subhanahu wa taala. Umum Ma'bad ini yakin dengan kerasulan, maka dihidang. Yang ke-10-nya, kegembiraan orang yang beriman dengan menyambut kedatangan Muhammad dengan para sahabat. Sebab kedatangan Nabi untuk mengikat gerak dan atau kebebasan yang selama ini menjadi gaya kehidupan mereka. Maknanya mereka menyambut golongan muhajirin yang datang selas meninggal. Bayang tuan-tuan, kalau tetamu datang rumah kita, orang Rohingya datang, Perdana Menteri pilih rumah kita, Ustaz Samsul tolong jaga 10 orang Rohingya, dia selas meninggal. Apa kita fikir? Nak tidur mana pula, rumah kecil ni, makan tak cukup, gaji tak cukup, fikir lagu tu. Betul? Golongan Ansar tak fikir lagu tu, seronok pula terima. Mari. Siap lagu lagi. Qala al-badru, seronok. Kenapa? Dia yakin kepada keberkatan hijratul Rasul. Bukan itu saja, nak bagi isteri pula. Kan isteri datang baru kahwin, isteri jadi kafir lagi, kita dah Islam, sampai dekat golongan Ansar, golongan Ansar kata apa? Sila. Nak pukul saya ke? Pilih, wahai orang muhajirin, sila pilih. Isteri saya ada 4. Kalau satu tak boleh lah, ada 4 je. Pilih. Tak ada syarat. Kita tak syarat. Yang muda yang pilih. Nombor 1, nombor 3 dengan 4. Nombor 2 dengan nombor 1 je. Boleh apa itu? Tak. Golongan Ansar kata, pilihlah mana yang kamu suka. Kalau kita betul nak pilih yang mana? Si nak pilih yang nombor 4. Oh, tak boleh. Nombor 4 dah reserve. Pilih kan? Dah register lah. Tak boleh kan? Mereka mengalu-alukan golongan muhajirin. Seronok pula. Kerana apa? Kerana transaksi keimanan. Iman sudah ada di dalam hati kita. Hati mereka golongan Ansar. Sayang mereka kepada golongan muhajirin. Dan mereka yakin kepada balasan dari Allah yang jauh lebih besar. Yakin tu balasan. Sebab Nabi dah pesan, di akhir zaman esok ada 5 perkara yang manusia cinta dan mereka lupa kepada 5 perkara. Cinta 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Saya sebut satu je. Mereka cinta kepada isteri mereka dan mereka lupa bidadari syurga. Mana jangan maksudnya tak sayang bini weh. Sayang bini juga. Tapi mereka lupa kepada bidadari yang sedang tunggu. Nabi kata, cinta kepada isteri melampau-lampau sangatlah. Sampai tak pergi masjid. Abang rumah, urut kaki ayam. Oh, dia dapat isyak. Dia kerja. Suami tak kerja. Ada tuan-tuan jumpa. Saya pun jumpa. Isteri tak bagi suami kerja. Abang duduk rumah, jaga anak, basuh pinggan, masak rumah. Macam perempuan. Memang betul pun. Masak bukan tugas isteri. Betul Musliman? Angguk saja tak? Masak ni tugas suami. Betul Musliman? Betul. Beli spray apa ni? Kalau tak boleh masak, kena sediakan orang gaji. Betul Musliman? Betul lagi. Gitu. Kat mana tadi? Kacau kan.
Apa tadi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Allahumma. Apa tadi? Pilih isteri ya, sempat tu. Allahumma shalli ala sayyidina. Mereka lupa kepada bidadari yang menunggu mereka. Kalau begitu Ustaz, dalam syurga kami yang perempuan nak dapat apa? Dapatlah kopan, tapuai. Betul Ustaz? Tapuai perlu, kalau boleh menimbun mari tu. Macam-macam pattern tapuai, betul? Suami biar dengan isteri dia, dengan bidadarinya, kita dengan tapuai kita. Ini syurga. Ya, betul Ustaz? Penuh tapuai tu. Tak tahu nak mana letak dah. Dah ni bagi suka orang. Tak apa lah. Suka beli nengok pattern tapuai. Betul Muslimat? Tak minat tapuai. Bila masuk syurga tu tak dapat tapuai. Baik. Ini balasan Allah yang jauh lebih besar daripada nilai dunia. Sekadar mana ya. Kisah bagaimana apa nama Abu Ayyub Al-Ansari ya. Bila Nabi duduk sampai dekat Madinah tu, kan Nabi pesan kepada unta dia. Setelah para sahabat tanya, duduklah rumah saya Rasulullah, duduklah. Ya. Akhirnya duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masya-Allah. Allah beri keberkatan kepada Abu Ayyub. Dan Nabi ketika itu unta Nabi jalan dan duduk di depan rumah Abu Ayyub. Lepas tu unta Nabi ni bangun balik pergi ke depan. Lepas tu unta Nabi patah balik dan duduk di tempat yang sama. Tempat yang sama itulah yang ada pada hari ini Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi tu. Maknanya Nabi selepas berbulan duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bina rumah di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sekarang ni makam Nabi lah. Itu sekitar. Mana Nabi berjiran dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Allahu Akbar. Nabi pilih beliau. Akhirnya beliau syahid ya, ketika pembukaan kota Konstantinopel. Dikebumikan di betul-betul berhampiran dengan kota Konstantinopel. Ya. Itu tentang cerita itulah. Wallahu a'lam bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih bila dia berjumpa dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari, malam tu dia bermimpi. Ya, bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan tenteranya untuk mencium kaki Abu Ayyub Al-Ansari sebagai tanda hormat kepada sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa dia? Semua tentera beribu-ribu cium kaki Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Akhirnya last sekali baru Sultan Muhammad nak cium. Tiba-tiba Abu Ayyub Al-Ansari tarik kaki dia. Terasa ini tak boleh cium kaki sahabat. Akhirnya malam tu bermimpi bahawa Abu Ayyub mengatakan, wahai Sultan Muhammad Al-Fatih, Muhammad, ya, aku sebenarnya aku malu dengan kamu, kerana kamulah yang akan membuka kota Konstantinopel. Itu dia rumah. Ya, ini tanda-tanda Sultan Muhammad Fatih sebagai motivasi untuk menanam kota Konstantinopel. Kehebatan. Ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari pun segan dengan Sultan Muhammad. Ya, kejayaan membuka kota Konstantinopel. Baik. Ini tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kesebelahnya, yang terakhir, ya, yang terakhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebut yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, dan sebutlah namanya di dalam pada waktu pagi dan juga petang. Bil ghudwi wal asal. Ya. Ini dalil berkenaan dengan Nabi membina masjid. Hijrah Nabi utama dulu mana masjid. Kita sebuah negara pentingnya utamakan masjid. Ada seorang ulama mengatakan
Ya, ini pandangan beliau lah. Kalau rumah kita ni lebih gah, lebih hebat daripada masjid, ya, itu merupakan satu kehinaan kepada kita. Rumah kita lebih hebat daripada masjid. Ini pandangan beliau lah. Ya, maknanya kita kena utamakan masjid. Apa-apa masjid. Banyak duduk masjid berbanding duduk di rumah. Kita duduk rumah banyak daripada masjid. Kita lah, maksud saya cakap tu. Kan? Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yusabbihu lahu fiha, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid. Ini menunjukkan masjid ini, ya, sebagai bukti cahaya Allah di atas muka bumi. Adanya masjid. Ya. Ada masjid yang tinggal beratus tahun, tinggal reput gitu je. Ya. Mana orang yang tidak salat dalamnya, ya, tidak memakmurkan. Ya. Itu Nabi SAW mengatakan bahawa suatu yang pelik, ada 6 perkara pelik Nabi kata, ya, yang menyebabkan kamu lakukan 6 perkara. Apa dia? Mereka membina masjid, ya, di qaryah yang qaryahnya tidak menunaikan solat. Ini suatu perkara yang gharib, yang pelik, yang tak sepatutnya berlaku. Bina masjid tapi orang tak sembahyang dalam masjid. Bina di qaryah yang memang orang yang tidak solat. Ada satu qaryah 2 masjid. Ya, masjid. Masjid. Kalau zaman dulu tuan-tuan, sebelum dilakukan azan, ya, para sahabat mencadangkan bila nak masuk waktu azan, masuk waktu solat, ya, sahabat mencadangkan supaya menegakkan bendera. Kerana para sahabat nak solat bersama dengan Nabi. Nak solat bersama Nabi, apa tandanya masuk waktu? Dulu tak ada mikrofon macam ni, kan? Jadi para sahabat kata cadangannya, bila mesyuarat cadangan Rasulullah, apa kata kita naikkan bendera? Kalau Rasulullah kata okey, macam mana tak tuan-tuan? Oh, ini bendera hijau. Itu bendera oranye masjid tu. Itu bendera biru. Kan? Gitu. Tapi Nabi tak menerimanya. Ya? Nabi terima melalui dua mimpi daripada Abdullah bin Zaid dengan Sayyidina Umar. Mimpi yang sama, perkataan azan dengan juga iqamah, benda yang sama. Ya? Mana riwayat mengatakan bahawa Sayyidina Umar mimpi dulu. Ya? Tapi Sayyidina Umar tak sempat nak beritahu kepada Rasulullah. Ya? Rupa esoknya Abdullah bin Zaid mimpi, ya, beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah suruh Bilal itu, mengazankan apa yang dibaca oleh Abdullah bin Zaid tadi. Perkataan lirik dia daripada azan sampailah iqamah. Ya? Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid. Patutnya akulah, ya. Aku yang memimpi, Rasulullah suruhlah aku. Rasulullah suruh Bilal. Kenapa Bilal? Kerana Bilal special sikit. Kenapa Nabi kata suara Bilal ni lebih nyaring, dan suara Bilal ni napasnya panjang sikit. Sebab Nabi pilih Bilal bin Rabah. Ya. Bila Bilal bin Rabah dengar, bila bin Rabah melakukan azan, didengari oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tergesa-gesa, dengan meninggalkan selepang ni. Rida kan? Terus jumpa Nabi, Rasulullah, siapa ke azan tadi? Bilal. Ya, perkataan yang dilakukan oleh Bilal itu seperti mana aku bermimpi. Jadi akhirnya itu tanda alamat mimpi itu benar, kata Nabi. Akhirnya sampai sekarang Bilal bin Rabah, ya, mengazankan lawangan lirik yang sama kita azankan pada hari ini. Hebat tentang untuk Bilal bagi mengimarahkan masjid sebagai cahaya Allah di atas muka bumi. Ini bertasbih dalam masjid. Special untuk Bilal. Ke akhirat esok tuan-tuan kenal Bilal siapa? Bukan Bilal bin Rabah. Tok Bilal. So ingat, kata Nabi, bila di padang mahsyar esok kita tengok siapa yang tengkuk paling panjang, itu Tok Bilal. Sebab Nabi sebut, tengkuk, itu leman tu. Mana kamu tengok? Dia Tok Bilal. Panjang tengkuk, kata Nabi. Ya, itu Tok Bilal, maknanya dapat special lah. Kan? Banyak keistimewaan tentang, muazzin, Bilal bin Rabah. Bilal lah, orang melakukan
melakukan azan. Baik. Baik lagi. Ada 15 lagi. Ya. Disebut oleh Mutawalli Sya'rawi tentang pengajaran daripada peristiwa hijrah. Ya. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Ya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, untuk rawatib